Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Terima kasih saudara pengacara majlis. Yang berbahagia Datuk Engineer Anis bin Muhammad Arif, Timbalan Ketua Pengarah Sektor Pengurusan. Yang berbahagia Datuk Severe Haji Abdul Manah bin Muhammad Haji Hashim, Timbalan Ketua Pengarah Sektor Pakar. Yang berbahagia Datuk Engineer Haji Adnan bin Muhammad Husin, Timbalan Ketua Pengarah Sektor Bisnes. Pengarah-pengarah kanan, pengarah-pengarah cawangan dan bahagian, pengarah-pengarah negeri, pegawai-pegawai kader, juta-juta daerah, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Jadi terlebih dahulu, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kerana dengan izinnya, maka sekali lagi pada setiap tahun kita berpeluang menikmati dan meraihkan tahun 2014 serta diberi kesihatan yang baik untuk terus melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai penjawat awam di jabatan ini. Segala kenangan manis dan pahit sepanjang 2013 perlu kita jadikan sebagai iktibar dan pedoman dalam merealisasikan segala perancangan jabatan pada tahun ini, sekaligus memastikan kelangsungan fungsi JKR sebagai agensi teknikal utama di Malaysia. Jadi pada di kesempatan ini juga saya merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh warga kerja JKR yang telah memberi komitmen yang begitu tinggi dan kerjasama yang padu untuk menjayakan setiap program dan projek sepanjang tahun 2013. Saya mengambil kesempatan sini untuk mengucapkan syabas dan tahniah pada semua tuan-tuan dan puan-puan, semua pengarah-pengarah dan juga barisan pekerja-pekerja yang telah bekerja kuat. Kita telah mencapai perbelanjaan ataupun peruntukan yang terberi sebanyak 94.9% daripada apa yang peruntukan diberi. Jadi saya ucapkan syabas. This is a tremendous, cuma 0.1% saja. Tak capai. Saya tak tahulah, maybe kita punya perancangan kita masih lagi, today is 28. So probably kalau ada lagi sehingga akhir AKB, probably akan mencapai 95%. Jadi ini bukan pencapaian yang terbaik. Last year is slightly lower, but this year alhamdulillah. Saya bersyukur kerana mempunyai barisan pegawai dan kaki tangan berwibawa serta berwawasan. Saya pasti tidak mungkin boleh melakukan seorang diri tanpa sokongan dan kerjasama yang diberikan oleh semua yang ada di depan saya ini. Oleh itu, saya berharap dengan semangat tahun baru ini, kita semua menanam azam terus berusaha dan bersemangat tinggi melaksanakan setiap perancangan serta mengharungi semua cabaran demi memenuhi kepuasan pelanggan dan kehendak stakeholder. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, mengimbas kembali tempoh 12 bulan yang dilalui pada tahun 2013, pelbagai kejayaan telah kita tempa dalam pelaksanaan projek, khidmat nasihat teknikal serta pengurusan aset dan fasiliti. Namun demikian, terdapat juga beberapa insiden buruk berlaku seperti kejadian runtuhan struktur bumbung dan siling bangunan yang sedikit sebanyak telah mencalar kredibiliti JKR apabila banyak pihak tampil dengan tuduhan dan kritikan. Pada masa yang sama juga kita turut berdepan dengan persepsi awam yang mana berikutan kewujudan beberapa agensi lain yang juga menawarkan peranan yang hampir sama dengan JKR. Orang awam sering keliru dan menyangkakan projek yang dikendalikan agensi lain adalah diuruskan oleh JKR. Oleh itu, kita perlu menangani perkara sebegini dengan bijak. Kita harus meningkatkan accountability jabatan dengan menyemak, mengkaji semula dan memperkemas budaya kerja sedia ada untuk mendapat kembali kepercayaan pelanggan dan orang awam kepada perkhidmatan jabatan. Seterusnya, memperkukuhkan kedudukan JKR sebagai sebuah
organisasi yang dinamik, kejat, terbuka, tangkas dan berkeupayaan tinggi. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, selari dengan agenda transformasi negara, transformasi kerajaan, transformasi ekonomi, transformasi politik dan transformasi sosial, JKR perlu sensitif dengan kehendak rakyat Malaysia yang semakin peka, berpendidikan tinggi dan mempunyai ekspektasi yang kian meningkat terhadap sistem penyampaian perkhidmatan awam. Dalam konteks merakyatkan perkhidmatan awam, kita diminta supaya menjadi thinkers, planners and implementers, bukan sahaja bagi melaksanakan urusan perkhidmatan, malah bersedia memberikan yang terbaik bagi memenuhi keperluan rakyat seperti yang seringkali disarankan oleh Ketua Setiausaha Negara. Oleh itu, saya menjuru supaya kita warga JKR sentiasa bersedia melaksanakan transformasi serta secara komprehensif merangkumi aspek pemikiran, sikap dan budaya kerja bersesuaian dengan intipati program penyemarakan transformasi perkhidmatan awam kerajaan. Untuk mencapai kecemerlangan, JKR perlu menjadi organisasi yang mempunyai minda dan sikap mengejar kecemerlangan, etika yang luhur, modal insan mahir dan berpengetahuan, budaya kerja berasaskan prestasi dan barisan kepimpinan yang kompeten serta berwawasan. Oleh yang demikian, warga kerja JKR hendaklah tidak jemu untuk memikirkan kemajuan dan inovasi dan bukan sekadar berpuas hati dengan pendekatan serta kemudahan sedia ada sahaja. Bagi memenuhi keperluan pembangunan fizikal negara, JKR perlu bekerjasama dan berusaha untuk mencapai keseimbangan dan dalam aspek perkongsian kerja dengan agensi-agensi lain. Penerokaan bidang kerja yang lebih luas dan terlibat dengan projek-projek pembangunan yang lebih kompleks mampu menjadikan jabatan sebagai agensi berdaya saing kompetitif dalam industri pembangunan negara. Selain daripada menempatkan pegawai secara kader kepada Kementerian Pelanggan, saya amat menggalakkan saudara-saudari sekalian menyertai projek-projek di bawah program cross fertilization seperti bus rapid transit ataupun BRT dan mass rapid transit MRT. Saya yakin dengan sistem penyelarasan yang lebih fokus dan saluran komunikasi yang lebih efektif, pegawai-pegawai ini berupaya menjadi penyumbang kepada pembangunan dalam bidang kepakaran JKR. Saya berpeluang bersama-sama dengan pegawai-pegawai atasan daripada JKR untuk melawat baru-baru ini projek MRT di kawasan Kuala Lumpur ini. Alhamdulillah, daripada perbincangan saya dengan the top officer from the MRT, mereka begitu gembira sekali. They were very very happy to receive or to get our officer, especially kita ada 6 pegawai kat sana. So they are very happy that our officer works very hard dan dia mempercayai sepenuhnya terhadap pegawai-pegawai JKR. Jadi we hope that kalau ada peluang untuk yang lain, pegawai lain, kita akan tambah lagi. Kita harus sedar bahawa setiap penjawat awam merupakan ejen transformasi paling harapan dan perantara utama antara rakyat dan kerajaan. Perubahan yang dituntut perlu diaktifkan semula daripada peringkat perancangan strategik seterusnya ke tugas-tugas rutin berasaskan pemikiran dan operasi. Kerjasama sebagai satu pasukan harus berperkasa dan tradisi bekerja secara silo perlu dihapuskan untuk menghasilkan perkhidmatan yang lebih responsif dan peka kepada kehendak dan kepuasan pelanggan. Proses membuat perubahan ini
boleh diibaratkan sebagai penggilapan berlian yang berterusan sehingga mampu melahirkan bakat-bakat istimewa dalam kalangan penjawat awam. Kita perlu menyokong usaha tanpa henti kerajaan untuk meningkatkan kompetensi, prestasi, produktiviti dan daya inovasi penjawat awam ke arah menghasilkan warga jabatan yang lebih bertenaga, berilmu, berwibawa, inovatif dan kreatif demi untuk mencapai kecemerlangan. Secara umum, kita mengetahui bahawa defisit negara yang tinggi bukan sahaja merupakan indikator ekonomi yang tidak sihat, malah boleh menjejaskan keupayaan negara mendepani krisis ekonomi jika ia berlaku. Rasionalisasi subsidi yang perlu dilakukan demi mengukuhkan kedudukan fiskal negara dan mengurangkan bajet defisit negara dilaksanakan secara beransur-ansur kerana kerajaan prihatin kepada kebajikan rakyat. Perkhidmatan awam telah memainkan peranan ke arah mengurangkan perbelanjaan awam dengan pengumuman 11 langkah perbelanjaan berhemah yang telah digariskan mengikut perkeliling bilangan 2 2014, iaitu pertama, pengurangan input tetap kerajaan bagi pegawai kanan kerajaan antara 5 hingga 10%. Kedua, pengurangan kemudahan bayaran tol yang diberikan kepada pegawai kanan kerajaan daripada RM50 hingga RM100. Ketiga, pindaan kelayakan kelas tempat duduk penerbangan untuk perjalanan domestik dan antarabangsa bagi penjawat awam. Keempat, pengurangan sebanyak 5% kos utility elektrik pada tahun 2014. Sebenarnya pengurangan utility cost bagi kompleks kerja raya atau JKR kita ini, kita telah mencapai 2 tahun lepas kita telah mulakan, we have achieved 17%. Tapi tak tahulah dah achieve 17%, we need to go down another 5%. Saya tak tahu macam mana, but we try our best. Kelima, pembukuan penguasaan ruang pejabat. Keenam, pengoptimum penggunaan ruang pejabat sedia ada untuk mengurangkan sewaan premis bagi kegunaan sebagai pejabat. Ketujuh, pelantikan perunding atau konsultan perlu mendapat kelulusan jawatankuasa perancang pembangunan negara ataupun JPPN terlebih dahulu. Kelapan, penggunaan syarikat pengurusan acara ataupun event management serta pemberian sagu hati dan cenderamata. Kesembilan, pengurangan penyediaan makanan dan minuman semasa penganjuran mesyuarat dan majlis rasmi kerajaan. Ini tak ada makan, terus dia tak ada. Kesepuluh, pengurangan penggunaan kain pemidang atau bunting and banners bagi penganjuran mesyuarat dan majlis rasmi kerajaan. Dan ke-11, mengaplikasikan pendekatan strategik lautan biru kebangsaan dengan mengoptimumkan penggunaan pusat latihan 1 Malaysia ataupun 1 MTC dan juga kemudahan di institusi milik kerajaan. Langkah-langkah yang saya sebutkan tadi mencerminkan penjawat awam turut berkongsi impak pengurangan perbelanjaan bersama-sama rakyat, selaras dengan konsep merakyatkan perkhidmatan awam. JKR juga seharusnya mengambil pengajaran terhadap laporan Ketua Audit Negara 2012 dengan tidak mengulangi kesilapan yang sama serta bertindak lebih cekap dan telus. Walaupun Tan Sri Haji Amrin Buang dengan jelas menyatakan bahawa bilangan program atau projek yang diaudit setiap tahun merupakan sebahagian kecil daripada beribu-ribu projek kerajaan sama ada di peringkat persekutuan negeri ataupun tempatan, ia sudah memadai untuk memberi isyarat kepada jabatan
supaya menyemak dan mengawasi projek yang serupa di tempat lain kerana besar kemungkinan akan berlaku kelemahan di situ. Sehubungan dengan itu, Ketua Audit Negara menyarankan kepada JKR supaya memperkasakan prestasi jabatan dengan melihat 4 aspek utama, iaitu sikap, kemahiran dan pengetahuan, skill dan knowledge, dan integriti. Untuk menjadi lebih maju, pegawai-pegawai baru di lapangan mesti mempunyai sikap positif dalam melaksanakan tugas dengan memberi lebih perhatian kepada perincian supaya tidak dianggap bekerja sambil lewat. Keazaman bekerja dan keinginan to do things right dengan menitik beratkan aspek pengurusan nilai, value for money, harus diperkuatkan setiap masa. Kemahiran dan pengetahuan juga mesti dipertingkatkan kerana inilah yang menentukan kehebatan sesebuah organisasi untuk bertindak. Sekiranya ketiga-tiga aspek ini diperkukuhkan, saya kira tidak akan wujud sebarang masalah integriti dalam kalangan pegawai perkhidmatan awam, terutamanya kita yang melaksanakan tugas di JKR, insya-Allah. Seperti yang kita semua tahu, JKR mempermainkan peranan utama dalam pengurusan kemudahan infrastruktur yang merupakan aset penting kepada pembangunan dan pentadbiran negara yang lancar. Maka melalui konsep pengurusan aset menyeluruh, saya berharap agar dapat melahirkan lebih ramai pakar dalam bidang pengurusan aset kerajaan. Saya percaya kita mampu melaksanakan amalan terbaik dalam pengurusan aset menyeluruh seperti perancangan strategik aset, reka bentuk bercirikan kelasterian, kos kitaran hayat aset, kecekapan tenaga, penyelenggaraan proaktif, pengoptimum penggunaan aset dan pengekalan ciri nilai warisan secara profesional. Amalan terbaik dalam pengurusan aset menyeluruh ini juga mampu menjamin infrastruktur kerajaan berada pada tahap aset berprestasi tinggi, malah boleh menjamin pulangan pelaburan yang tinggi kepada negara. Saya juga berharap agar kita dapat memanfaatkan keberkesanan penggunaan teknologi maklumat dalam industri pembinaan dengan menguasai kepakaran Building Information Modeling ataupun BIM serta memperluas penggunaan teknologi Industrialized Building System IBS. Kita perlu mencontohi negara-negara maju yang sudah lama menggunakan pakai kedua-dua konsep ini dalam industri pembinaan mereka, kerana ianya telah terbukti berjaya menghasilkan pelaksanaan projek yang lebih efisien. Saya percaya JKR mampu muncul sebagai pelopor kepada kedua-dua konsep ini di Malaysia sekiranya kita serius dan bekerja keras membentuk kemahiran dan kepakaran mengguna pakai kaedah ini dalam projek-projek yang akan kita laksanakan. JKR juga akan memperkenalkan sistem pengurusan bersepadu secara online, iaitu sistem J10, untuk mentransformasikan proses pengurusan projek serta mewujudkan platform kolaborasi tunggal pengurusan aset JKR. Dengan mengambil kira keperluan strategik yang menyeluruh, sistem ini merangkumi 3 komponen utama, iaitu pengurusan projek, pengurusan fasiliti dan pengurusan pengetahuan. Saya berharap dengan sempurnanya sistem ini, pengurusan projek dan aset JKR akan dapat dipertingkatkan lagi selaras dengan sasaran kita untuk melaksanakan projek yang berkualiti dan menepati kos tempoh masa yang telah dijadualkan. Saya percaya dengan adanya program sedia ada serta inisiatif-inisiatif baru yang bakal dilaksanakan kelak di dalam jabatan ini, tidak mustahil kita mampu mengembalikan keyakinan awam dan stakeholder
terhadap keupayaan dan kemampuan JKR, insya-Allah. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada warga kerja JKR seramai 1,705 juruteknik dan pelukis pelan yang telah ditukar lantik masing-masing ke jawatan penolong jurutera dan penolong pegawai seni bina atau kekal sebagai pelukis pelan melalui penjemudan skim perkhidmatan juruteknik dan pindaan skim perkhidmatan pelukis pelan, penolong jurutera, penolong pegawai seni bina dan penolong jurukubahan. Saya berharap dengan penggabungan skim, kumpulan sub-profesional dan pelaksana akan lebih mendapat manfaat dan akan terus menyumbang tenaga dan lebih bermotivasi dalam melaksanakan tugas. Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan pada hari ini, saya berharap agar warga JKR dapat melipat gandakan usaha merayakan perkhidmatan yang diberikan untuk tahun 2014 ini. Harapan saya dengan sokongan serta kerjasama erat serta kesungguhan daripada semua JKR, semuanya JKR mampu untuk terus melangkah yakin dalam usaha meningkatkan keberkesanan dasar-dasar, kelancaran pelaksanaan program jabatan, penghayatan visi, misi, piagam pelanggan dan apa jua inovasi bagi memperkukuh penyampaian perkhidmatan kepada rakyat semuanya. Yang utama, imej JKR sentiasa dipandang positif sebagai sebuah organisasi kerajaan yang mampu melaksanakan kewajipan tugas dengan cemerlang, bukan sahaja di Malaysia malah di peringkat antarabangsa. Justru ini merupakan tanggungjawab yang mesti kita galas bersama-sama pada masa yang akan datang. Akhir sekali, saya mengucapkan selamat bertugas dan teruskan kecemerlangan anda agar kita terus dipandang hebat di mata rakyat, dan sekali lagi kita ucapkan selamat menyambut tahun baru 2014, dan juga saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Kong Hi Fat Choi kepada mereka yang bangsa Tionghoa. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Najis berikan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia.